Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mahanim di atas sesi sebentar tadi. Baiklah, untuk makluman semua, kita akan teruskan kepada sesi seterusnya, iaitu sesi taklimat pengajaran dan citra. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Dr. Sakinah Abu Bakar untuk memulakan sesi. Majlis mempersilakan. Tinggi sangat. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Nafi, pengerusi majlis. Jadi hari ini saya akan memberikan taklimat ringkas pengajaran dan citra. Nampak ramai dah termenung dan mendagu. Penat ya? Dah seharian bertaklimat. Okey. Apa kita boleh buat Nak ceria-ceria balik? Okay, cuba bangun. Dah duduk lama Cuba bangun. Berdiri. Duduk lama-lama tak elok untuk tulang belakang. Okey. Cuba berdiri. Gelek-gelek sikit ke. Okey, tarik nafas. Lama sangat duduk kan? Tak elok untuk tulang belakang kita. Okey. So, minum air. Kalau ada yang nak makan ke, janganlah ambil makanan berat dulu. Okey? Kita lunch kejap lagi. Tapi nak alas perut tak ada masalah. Okey, nak kunyah-kunyah pun tak ada masalah. Dipersilakan. Okey. So, saya akan sambung taklimat hari ini berkenaan dengan pengajaran dan citra. Okay, saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Sakinah Abu Bakar, penolong dekan pengajaran dan citra bagi FST. Okay, saya boleh dihubungi melalui email di bawah, email yang tertera, PD Pengajaran, FST ataupun Sakinah, nama saya lah. Okey. Okey, taklimat saya ni ada dua bahagian. Yang pertama adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam talian YouTube. Okey, dan yang kedua adalah struktur pendidikan citra. Okey, tadi ramai yang tanya apa dia citra. Okey, nanti saya akan perjelaskan di bahagian yang kedua. Okey. So tadi dah dengar tentang UKM Folio. Kakak-kakak, abang-abang semua, abang-abang anda semua dah terangkan tentang UKM Folio. Mungkin tak dapat akses lagi UKM Folio hari ini. Mohon maaf lah server UKM saya rasa trafik sangat tinggi hari ini, ramai nak akses, jadi kita relax dulu, kita dengar taklimat. So ini adalah paparan muka depan UKM Folio. Ini merupakan sistem pembelajaran rasmi UKM lah. Okey. Kamu semua perlu wajib login UKM Folio ni kalau boleh setiap hari untuk lihat bahan-bahan yang dimasukkan oleh pensyarah melalui kursus yang anda daftar lah. Okey. Ini paparan dashboard UKM Folio. Apa yang saya nak tegaskan di sini adalah senarai kursus, My Courses. Okey, pastikan anda telah mendaftar dahulu di SMP Web untuk dapat lihat senarai-senarai kursus yang anda telah daftar di dalam UKM Folio. Kalau tak daftar, tak dapat tengok lah. Okey, tak ada dalam senarai My Courses. Okey, ini nampak ke? Okey, ini adalah gambaran bahan-bahan yang dimasukkan oleh pensyarah dalam satu kursus. Okey. Antara yang penting dalam setiap kursus yang ada adalah pengumuman, perbincangan ataupun forum,
nota kuliah. Okey. Nota kuliah ni dia ikut pensyarah lah, sama ada dia nak masukkan lebih awal iaitu sebelum kuliah ataupun selepas kuliah. Terusnya tugasan. Ujian atau kuis akan dilakukan di dalam UKM Folio. Begitu juga peperiksaan pertengahan semester dan juga peperiksaan akhir. Ini adalah medium rasmi peperiksaan bagi UKM. Okey, itu UKM Folio. Ini adalah paparan Microsoft Teams. Okey, Microsoft Teams ni adalah pelantar utama untuk kuliah secara segera ataupun live. Jadi saya rasa mungkin ramai yang dah download pun Microsoft Teams ni, kerana petang nanti ada sesi bersama ketua program. Ada ketua program yang menggunakan Microsoft Teams. Okey, dalam Microsoft Teams ni dia ada team. Jadi pensyarah-pensyarah kursus dia akan bina ataupun create team untuk kursus masing-masing dan dia akan berikan pautan Microsoft Teams ni kepada anda semua melalui UKM Folio. Okey, jadi terutamanya bagi kelas yang besar lah. Okey, kelas yang besar pensyarah akan berikan pautan tersebut di dalam UKM Folio. Jadi pastikan anda semak UKM Folio masing-masing untuk sertai tim kursus masing-masing dalam Microsoft Teams. Okey. Ada setengah-setengah kursus yang pelajar tak ramai, pensyarah telah masukkan sendiri menggunakan email UKM masing-masing. Okey, seterusnya adalah persediaan pembelajaran dalam talian. Saya rasa generasi anda semua telah melalui pembelajaran dalam talian. Mungkin paling lama pun setahun lah. Okey. Jadi saya rasa semua sudah tahu apa perkara-perkara utama untuk kita bersedia melalui atau menjalani pembelajaran dalam talian. So perkara pertama ya adalah internet. So sekarang semua dah ada internet lah sebab dah menggunakan Webex kan. So pastikan talian internetnya adalah talian yang bersesuaian lah dengan kawasan masing-masing. Jika ada gangguan talian internet, ialah internet ni kadang-kadang tak stable. Ada hari dia okey je, tak ada masalah. Ada masa dia on off. Okey, jadi pastikan anda ada talian internet yang baik lah. Terutamanya waktu peperiksaan. Okey, yang kedua, peranti ataupun device. Okey, tak semestinya semua perlu ada laptop. Okey, tak semua mesti ada laptop dan handphone. Okey, sekurang-kurangnya anda ada satu device. Ada satu device yang saya pasti anda semua ada handphone. Okey, jadi jika ada handphone boleh digunakan untuk pembelajaran dalam talian. Seterusnya, persekitaran kondusif. Ini keadaan di rumah lah. Jika anda memilih untuk belajar di rumah, pastikan keadaan dia bersesuaian lah untuk belajar. Okay. Mungkin cari tempat, sediakan satu kawasan dalam rumah, satu area yang kurang gangguan untuk untuk memudahkan anda menjalani pembelajaran. Okey, dua perkara yang utama juga iaitu jadual kuliah. Okey, nanti anda akan mendaftar kursus-kursus masing-masing mengikut struktur program yang KP atau ketua program akan berikan nanti. Pastikan jadual kuliah anda tidak bertindih. Okey, tidak clash. Terutamanya bagi kursus citra. Okey, sebab kursus citra ni berbeza mengikut
minat masing-masing. Seterusnya adalah pengurusan masa. Pengurusan masa ni sangat penting lah. Kalau anda berada di college, mungkin rakan-rakan dapat membantu anda dari segi pengurusan masa. Tapi bila di rumah, cabarannya berbeza. Betul tak? Betul tak? Cabarannya berbeza. Cabaran paling utama, game. Yang kat sini pun gelak. Cabaran pertama, game. Kedua, TV. Okey, nak tengok Netflix. Korea. Betul. Drama Korea, 16 episod. Squid Game dah habis tengok. Okey, saya dah habis tengok. Okey. Okey, pastikan anda habis tengok sebelum kuliah bermula. Okey. Itu antara cabaran-cabarannya lah. Actually, kalau duduk kat college pun ramai yang terganggu dengan Netflix. Betul? Saya dapat tengok ada yang bawa laptop pergi fakulti. Tengok Netflix. So, nampak kegigihan kat situ. Okay, tak salah. Okay, tak salah. Apa salahnya kan? Kita nak tengok cerita Korea, dapat belajar bahasa baru. Okay, betul. Positif. Okay. Jadi, pandai-pandai bahagikan masa. So, macam mana nak bahagikan masa? Okay, saya bercerita pembahagian masa mengikut pengurusan masa mengikut kursus yang anda ambil. Okay, bagaimana kita nak lihat? Okay, kita lihat dari segi kaedah penilaian kursus. Kenapa kaedah penilaian kursus? Penilaian kursus ni di mana tugasan, kuis, ujian, peperiksaan yang kita perlu buat, perlu hantar, perlu skor. Okey, untuk dapatkan grade yang bagus. Jadi, okey, ada dua jenis penilaian. Penilaian formatif. Penilaian sumatif. Okey, apa benda lah formatif dan sumatif ni kan? Okey. Formatif. Okey, penilaian formatif ni penilaian berterusan. Okey, berterusan tu maksudnya dia berpanjangan sepanjang semester. Okey, dia ada tugasan, dia ada beberapa ujian mungkin dan beberapa kuis. Okey. Penilaian formatif ni tiada peperiksaan akhir. Okey, so tiada peperiksaan akhir. Jadi dah dapat gambaran di situ. Setiap tugasan dan ujian tu peratusan dia sangat tinggi. Okey, peratusan grade tu sangat tinggi. Mungkin tugasan ada 3 tugasan. Mungkin ujian ada 3 ujian. Jadi kena pandai-pandai susun jadual. Kalau kita tahu, okey, kursus ni ada 3 tugasan. Pensyarah mesti akan maklumkanlah ada 3 tugasan. Jadi kita dah boleh target lah bila tugasan-tugasan ni akan diberi. Okey. Begitu juga ujian. Jika ada 3 ujian ataupun 2 ujian, selalunya pensyarah dah maklumkan tarikh-tarikh jangkaan ujian. So di situ kamu kena pandai-pandai uruskan masa bila nak belajar, bila nak siapkan tugasan. Okey? Seterusnya penilaian sumatif. Penilaian sumatif ni dia daripada perkataan sum, iaitu penilaian di akhir semester. Dikumpulkan di akhir semester, iaitu melalui peperiksaan akhir. Okey? Sorry, nafas saya ni jadi pendek. Pakai mask pula. Okey, tak apa. Okey, pakai mask pula lagi pendek nafas saya. Okey. Peperiksaan akhir ni selalunya portion dia, peratusan dia adalah 40% hingga 60%. So tinggi peratusan untuk grade anda. Di samping itu ada juga sampingan tugasan dan juga kuis.
ataupun peperiksaan pertengahan semester. Okey. So di situ anda dah tahu di hujung semester nanti anda ada lagi 40% ataupun 60% bahagian grade yang anda perlu skor lah. Okey. So macam mana dapat maklumat ni? Kursus anda yang anda daftar ni formatif ataupun summative. Boleh rujuk sinopsis kursus yang diberikan oleh pensyarah pada minggu pertama kuliah. Okey. Dalam minggu pertama kuliah, selalunya kuliah pertama lah, pensyarah akan bincangkan sinopsis kursus di mana ada bahagian penilaian. Di situ pensyarah akan maklumkan peratusan tugasan, ujian dan peperiksaan akhir. Pensyarah dia tak maklumkan penilaian ni formatif ke summative. Okey. So anda kena pastilah sama ada dalam penilaian tersebut ada peperiksaan akhir ataupun tidak. Okey, dan kenal pasti peratusan-peratusan dia. Okey, peratusan tugasan, peratusan ujian, and then peratusan peperiksaan akhir. Okey, boleh berbincang dengan pensyarah lah semasa hari pertama kuliah. Ya, kita mula kuliah minggu hadapan. Okey. Saya nak baca sikit dekat chat. Ada masa kan? Okey. Oh, ramai excited nak belajar. Bagus, bagus. Okey. So, itu berkenaan dengan PDP lah, pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Pastikan anda tak mendiam dirilah. Yalah, tak kenal kawan, tapi ada soalan tak tanya pensyarah. Pastikan anda selalu berhubung dengan pensyarah sama ada melalui UKM Folio. Dalam Microsoft Teams pun boleh chat dengan pensyarah. Okey, pastikan anda sentiasa berhubung dengan pensyarah lah. Walaupun kalau ada masalah sekalipun, berhubung dengan pensyarah ataupun mentor. Anda nanti akan ada mentor masing-masing, berhubung dengan mentor. Okey, so kita masuk bahagian yang kedua, struktur pendidikan citra. Okey, saya nak minum sekejap . Okey. So apa dia citra? Okey, so tadi antara soalan yang saya baca, apa beza kursus dengan citra? Kursus adalah subjek. Subjek yang anda semua perlu ambil mengikut struktur program masing-masing. Okey, itu kursus. Dan kursus ni ada beberapa jenis. Kursus wajib, seperti mana yang Timbalan Dekan dah tunjuk tadi dalam struktur. Citra ni adalah salah satu lajur dalam struktur. Salah satu jenis kursus yang anda perlu ambil. Okey, di Fakulti Sains dan Teknologi kita ada seorang penyelaras citra iaitu Profesor Madya Dr. Sharina Abu Hanifah. Anda juga boleh menghubungi beliau jika ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan kursus citra. Okey. Sebelum kita pergi kepada bilangan kredit untuk kursus citra yang anda perlu ambil, citra ni sebenarnya adalah kursus-kursus yang terdiri daripada kursus soft skill dan juga kursus rentas fakulti. Okey? Kursus rentas fakulti ni maksudnya kita ambil kursus di fakulti lain. Contohnya, anda buat matematik.
dan anda nak mendalami lagi programming. Programming ada di matematik tapi nak ekstra lagi. So boleh pergi ke FTSM, Fakulti Teknologi Sains Maklumat. Okey, untuk ambil kursus yang anda minat. Tapi kursus tersebut mestilah bertaraf citra. Okey. So itu secara ringkaslah apa itu citra. Okey. Bilangan kredit citra yang perlu anda ambil mengikut program. Okey, untuk program 3U1I jumlah kreditnya adalah 30 kredit. Manakala program 3 laluan jumlah kreditnya adalah 40 kredit. Banyak So untuk 3U1I 30 kredit kita boleh pecahkan dia kepada 2. 10 kredit untuk citra wajib. 20 kredit untuk citra mengikut domain. Apa dia domain? Kejap lagi saya tunjuk. Okay, untuk 3 laluan 40 kredit. 10 kredit citra wajib. 30 kredit citra mengikut domain. Okey. So apa persamaan antara dua program ni adalah 10 kredit citra wajib. Okey, so semua kena ambil 10 kredit ni. So ini 10 kredit yang perlu diambil daripada 4 kursus. Okey. So ini 4 kursus yang wajib anda semua ambil. Okey, LMCW 1022 Asas Keusahawanan dan Inovasi. LMCW 2022 Pengurusan dan Analitik Data. LMCW 2143 Falsafah dan Isu Semasa. LMCW 2153 Penghayatan Etika dan Peradaban. Okay, so ini keempat-empat ni perlu ambil. Jumlah kreditnya adalah 10. Bila perlu ambil, kena rujuk struktur program masing-masing. Okey. So macam mana tahu dia ini adalah kursus wajib? Kita lihat pada LMCW. CW tersebut adalah citra wajib. Okey, dan baki kredit yang perlu diambil iaitu 20 atau 30 kredit, dia adalah mengikut domain. So ini domain dia. Kita ada 6 domain. Okey, C1 literasi bahasa dan komunikasi. C2 pemikiran kritis dan reka cipta. C3 literasi sastra, budaya dan ketamadunan. C4 sains, teknologi dan kesihatan. C5 keusahawanan dan tanggungjawab sosial. C6 keterampilan diri dan pasukan. Jadi pelajar perlu ambil kursus-kursus yang ada di dalam setiap domain. So pelajar boleh pilihlah mana-mana kursus yang diminati dalam setiap domain. Syarat minimum bagi setiap domain adalah 2 kredit. Okey, 2 kredit. So sekurang-kurangnya 1 kursus lah bagi setiap domain. Tapi perlu ambil dengan jumlah 30 atau 20 kredit. Bergantung kepada struktur program masing-masing. Okey? Jelas ya? Okey, saya beri contoh satu struktur program daripada program 3U1I. So taklimat ini akan menumpu kepada citra universiti. Nampak tak? Dalam kotak hijau tu, citra universiti. Kita ada citra wajib. Bagi yang tak nampak, boleh pinch your screen. Boleh besarkan screen tu. Nampak tak? Guna jari tu. Boleh besarkan screen. Bawa mouse. Boleh besarkan screen. Okey. So, laju yang pertama dalam citra universiti, citra wajib. Yang tu 4 kursus yang saya senaraikan tadi. Semua perlu ambil. Dan boleh lihatlah semester bila kena ambil.
tahun bila kena ambil. Okey. Kemudian kita ada citra dalam. Okey, apa pula citra dalam ni? Okey, citra dalam ni adalah kursus citra yang ditawarkan di FST. Okey, di FST. Kursus ni bertaraf citra. Contohnya, untuk struktur teknologi kimia ni, dia ada tulis STQM 1913. Teknik Matematik 1. Ini wajib pelajar perlu ambil. Okey, pelajar teknologi kimia kena ambil kursus ni. Okey. Kemudian ada tulis C1, C2 hingga C6. Maksudnya pelajar boleh pilih lagi kursus lain dalam FST yang bertaraf citra untuk dijadikan sebagai citra. Untuk penuhi kredit 20 kredit. Okey, tapi tak bolehlah ambil semua citra dalam. Okey, citra dalam maksimum 10 sahaja. 10 kredit sahaja. Okey, daripada 20 tu boleh ambil 10. Tak semestinya 10. Maksimum 10. Kalau tak nak ambil pun tak apa. Tapi dalam struktur program ada kursus. STQM 1913. So mesti ambil yang 3 kredit ni. Okey. Kemudian ada citra luar. Okey, citra luar. Ada disenaraikan kursus kat situ, LMCK. Ada 6 kursus. Okey, untuk batch anda, cohort anda tidak perlu ambil kursus ni. Okey. Kursus ini tidak ditawarkan lagi. Jadi anda boleh pilih mana-mana kursus luar. Kursus citra luar. Sama ada daripada fakulti lain ataupun daripada pusat citra sendiri. Okey, dengan syarat dia memenuhi kredit lah, 20 kredit dan memenuhi domain. Setiap domain tu kena ada at least 1 kursus. Okey, jelas ya? Okey, ini struktur kursus bagi program 3 laluan. Ini adalah program biologi. Okey, sama juga saya tumpukan kepada lajur citra universiti. Citra wajib sama. Okey, tapi kita dapat lihat kat situ tahun dan semester yang perlu ambil kursus tersebut. Okey, anda boleh daftar mengikut tahun dan kursus yang tertera pada struktur program masing-masing. Okey, dalam program biologi, citra dalam dia tak ada tertulis sebarang kursus. Jadi, pelajar boleh ambil mana-mana kursus citra dalam fakulti. Okey, tak ambil pun tak apa, tak ada masalah. Okey, and then citra luar. Ada tersenarai juga 6 kursus tersebut. Juga tidak perlu ambil. Anda boleh pilih mana-mana kursus citra luar, sama ada daripada fakulti lain ataupun daripada pusat citra. Dengan syarat memenuhi 30 kredit dan domain. Mengikut domain. Okey. So, ini adalah struktur bagi kursus citra program 3 laluan. Okay, macam mana nak tahu kursus-kursus citra ni? Okey, kursus-kursus citra ni terlalu banyak. Anda boleh terus rujuk kepada website pusat citra dan lihat kepada buku panduan pendidikan citra. Okey, seterusnya saya nak highlight tentang kursus bahasa Inggeris. Kursus bahasa Inggeris ni penawaran dia mengikut fakulti. Okey, mengikut fakulti dan mengikut band muid yang anda telah perolehi. Okey, bagi pelajar yang tak ada ataupun tak sempat ambil muid, UKM ada menyediakan ujian CBET interim untuk anda tentukanlah kursus bahasa Inggeris mana yang perlu ambil. Ini akan diterangkan oleh pihak Pusat Pengajian Citra pada taklimat esok. Pastikan anda hadirlah, okey, untuk
mendengar tentang ujian CBET interim ni. Terutamanya bagi pelajar yang belum ada MUET. Okey. Okay, maklumat lanjut tentang kursus Citra yang saya sebut tadi, anda boleh terus ke website Citra, www.ukm.my/citra. Okay, boleh klik pada buku panduan, kat situ ada senarai kursus-kursus Citra yang anda boleh daftar. Okay, saya rasa itu saja. Okay, Timbalan Dekan dah tolong jawabkan soalan pelajar. Terima kasih Prof. Okey, sebarang pertanyaan kalau ada yang tak jelas lagi, boleh utarakan pertanyaan anda dengan KP sesi petang ini bersama ketua program, atau tak faham juga lagi, boleh email saya ataupun boleh WhatsApp saya. Nombor saya ada pada grup Telegram lah. Okey, anda boleh PM saya untuk tentang Citra. Okey, tapi PM waktu kerja ya, working hours ya. Okey, working hours. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Tahniah dan selamat datang ke Fakulti Sains dan Teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum.